Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 10 Oktober bersama saya Hawa Rizwana Rizwan. Tajuk utama pagi ini, Turki lancar serangan di utara Syria, 16 maut. Lagi kanak-kanak ditemui maut dalam lubang kumbahan. هینج گله سر مالان گین ارتش ترکیه Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa yang anda saksikan tadi adalah operasi ketenteraan Turki di wilayah timur laut Syria. Pemantau Hak Asasi Manusia Syria SOHR berkata, 16 anggota pasukan Demokratik Syria SDF yang dipimpin oleh puak Kurdis terbunuh dalam serangan itu. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berkata, Operation Peace Spring yang bertujuan menghalang pembentukan koridor keganasan di sempadan selatan negaranya menyasarkan Parti Pekerja Kurdistan PKK dan Unit Perlindungan Rakyat YPG serta militan Daesh. Serangan dilancarkan 2 hari selepas tentera Amerika Syarikat berundur dari wilayah timur laut Syria. Serangan udara dan meriam yang dilancarkan semalam disusuli operasi darat. Pertempuran sengit dilaporkan berlaku berhampiran bandar Tel Abad. Serangan mengakibatkan ribuan orang awam lari meninggalkan kawasan kediaman mereka. Kementerian Pertahanan Turki melaporkan 181 kedudukan kumpulan pejuang Kurdis digempur. Terdahulu, pentadbiran Kurdish di Timur Laut Syria menyeru orang awam untuk mempertahankan wilayah itu. Mereka juga menggesa puak Kurdish di dalam dan luar negara untuk membantah serangan yang dilancarkan oleh Ankara. Puluhan kemah didirikan oleh pejuang Kurdish di Bandar Ras Al Ain di sempadan Turki. Ia bagi menampung ratusan penunjuk perasaan yang dijangka berkumpul di kawasan itu bagi membantah serangan tentera Turki. Sebelum ini, Presiden Erdogan mengancam untuk menyerang kumpulan militer Kurdis pada bila-bila masa tanpa amaran. Ia selepas tentera Amerika Syarikat berundur dari utara Syria. Mayat seorang kanak-kanak perempuan ditemui di dalam lubang kumbahan di Batu Lima, Jalan Gambang, Kuantan, Pahang, kira-kira jam 9 malam tadi. Mangsa yang dikenali sebagai Nur Arisha Abdullah, 5 tahun, ditemui penduduk kampung dalam lubang kumbahan berkenaan yang terletak kira-kira 500 meter dari rumahnya beberapa jam selepas usaha mencari kanak-kanak malang itu tular di media sosial. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang, Anwar Hassan berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 9.06 malam dan pasukan penyelamat tiba di lokasi kejadian 15 minit kemudian. Anggota bomba bertindak turun ke dalam lubang najis itu untuk membawa keluar mangsa. Mayat dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan untuk dibedah siasat bagi mengetahui punca kematian mangsa. Kerajaan tidak akan U-turn dalam melaksanakan penguatkuasaan bagi perkhidmatan e-hailing mulai 12 Oktober ini, iaitu sebaik tempoh melengkapkan syarat dan peraturan yang ditetapkan bagi pemandu e-hailing berakhir. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata pihaknya bagaimanapun mengambil maklum rungutan operator dan pemandu e-hailing berkaitan proses melengkapkan syarat ditetapkan dan sudah melaksanakan langkah untuk memudahkan proses itu. Pemilik dan pemandu kenderaan e-hailing tidak perlu hadir ke Jabatan Pengangkutan Jalan untuk mendaftar status kenderaan kerana ia dilaksanakan melalui saluran maklumat permit kenderaan e-hailing EVP oleh agensi berkaitan. JPJ mewujudkan satu kod khas baru bagi kenderaan persendirian e-hailing mengguna pakai ringkasan kod AH dalam sistem MySikap yang mana semua kenderaan digunakan dikategorikan sebagai kenderaan persendirian e-hailing. Dan saya nak stress bahawa kod AH ini tidak wujud dalam geran kereta mereka.
Ada yang mereka bimbang, adakah grant kereta mereka atau ada ini kereta AH kategori. Tidak wujud dalam grant mereka. Kategori ini hanya wujud dalam sistem MySikap kita. Hanya JBJ tahu bahawa ini adalah kenderaan yang dipakai untuk e-hailing. Tetapi tidak refleks dalam grant kereta mereka. Apabila mereka menjual kereta mereka, dalam grant mereka tak ada kod itu. So there is nothing to worry for them. Mengulas mengenai salinan EVP, ketetapan itu hanya untuk memudahkan sewaktu pemeriksaan penguatkuasaan atau di Puspakom dan syarat itu tidak diwajibkan kerana nombor EVP pemandu sudah tersenarai dalam MySikap. Sehingga semalam sejumlah 54,483 telah lulus ujian lesen kenderaan perkhidmatan awam PSV dan berjaya dilesenkan. Mana sebagai pengguna makin lama makin mahal kan? Dalam pada itu, penguatkuasaan permit kemasukan kenderaan bermotor asing VEP ditangguhkan sehingga tahun depan. Anthony Loke berkata penangguhan itu berikutan beberapa masalah teknikal dihadapi, terutamanya membabitkan pemasangan tag teknologi identifikasi frekuensi radio RFID. We have delayed the enforcement of VEP because there are some issues on the the installment of the RFID by the vendor. Okay, the system itself, was not able to cope with the numbers of cars, vehicles that is supposed to install the RFID. That's why I have delayed the implementation and the enforcement. Tambahnya, kerajaan akan memastikan pemilik kenderaan asing mempunyai masa secukupnya untuk memasang tag RFID sebelum menguatkuasakan VEP. Kementeriannya bersama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ sedang memuktamadkan mekanisme baru bagi memudahkan proses pendaftaran pemilik kenderaan asing. Dakwaan satu pilihan raya negeri mengejut bakal diadakan di Perak adalah tidak benar. Exco Kerajaan Negeri Hasnul Zulkarnain Abdul Munain berkata pihaknya memandang serius penularan berita palsu itu. Sementara itu, Setiausaha Akhbar Menteri Pendidikan Zulfikri Zamir ketika dihubungi memaklumkan surat berkenaan prosedur biasa apabila terdapat permohonan daripada agensi kerajaan atau swasta untuk masuk ke sekolah. Jelasnya surat itu adalah permohonan lawatan Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya SPR ke sekolah sebagai bidang tugas rasmi agensi itu dan tiada kaitan dengan pilihan raya di Perak. Surat terbabit tular di Facebook sejak petang semalam dengan hantaran mengatakan akan berlaku PRN di Perak. Permohonan bekas Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Saleh Said Keruak untuk menyertai PKR akan dibincangkan dalam mesyuarat Biro Politik Parti itu. Pengerusi Majlis Penasihatnya Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata penelitian dan saringan sewajarnya harus dibuat memandangkan ia bakal menyentuh beberapa isu dan sensitiviti berbangkit. Kita tunjukkan bahawa PKR ni atraktif because dia kata apa sebab dia nak masuk kan, kita akan pertimbangkanlah ya kemasukan sebab dia ada sensitiviti kan masing-masing dan walaupun PM kata nothing against party hopping, namun ada juga yang mengasakan bahawa mungkin kita akan melihat apa yang belakang party hopping ni kan. Tapi kita terima dan kita akan bincangkan whether he is accepted or not. I mean, we receive his application. Diterima sebagai ahli anggota atau tidak, itu akan dibincangkan di Biro Politik. Sabtu lalu, Pengarah Komunikasi Parti Keadilan Rakyat PKR Fahmi Fazil mengesahkan sudah menerima permohonan keanggotaan Datuk Seri Saleh Said Keruak secara dalam talian. 10 daripada 30 keluarga orang asli dari Kampung Lawai, Sungai Siput, Perak menyerahkan wang sagu hati RM15,000 yang diterima mereka daripada syarikat konsesi balak kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Wang itu sebahagian daripada RM40,000 yang didakwa diberi pembalak sebagai pendahuluan supaya kerja pembalakan tidak dihentikan. Menurut penduduk Kampung Lawai, Mat Sri Pandak 53 tahun, dia dan rakan-rakannya hadir ke pejabat SPRM Perak
untuk membuat laporan berhubung perkara itu. Dia mengakui kecewa penduduk tidak dimaklumkan tentang kawasan pembalakan itu. Malah bimbang sekiranya projek itu diteruskan, penduduk kampung akan kehilangan kawasan mencari hasil hutan. Kita penduduk supaya projek pembalakan itu dibatalkanlah. Untuk apabila dibatalkan projek pembalak itu, semuanya di kawasan itu tidak ada menghakiskan dari segi alam sekitarnya dan juga hasil-hasil orang asli di situlah, terutamanya hasil-hasil hutan, harba-harba, buluh, rotan, apa semua yang orang asli Bangka tu harap pada hutan lah untuk dijual ke bandar lah. Tanpa ambil kira benda-benda itu, mungkin kita akan kehilangan lah dari sumber pendapatan kita di kampung orang asli pendalamannya yang setakat hari ini belum ada ekonomi yang kukuh. Sementara itu, Pegawai Lapangan Persatuan Aktivis Sahabat Alam Malaysia Kuasa, Syazmi Rashid berkata, laporan polis juga sudah dibuat di Balai Polis Jalong Isnin lalu. Dakwanya, awasan pembalakan yang terletak di atas bukit juga ditarah bagi membuat jalan keluar masuk, sekaligus mendatangkan bahaya jika berlaku hakisan tanah. Isu balak ni sebelum ni dia dah bermula sejak bulan Julai di kawasan berdekatan kampung. Jadi di kawasan Jalong Tinggi ni ada 10 buah kampung dan Kampung Lawai ni paling tinggi sekali. Dan projek tu berada di atas lagi daripada Kampung Lawai, yang mana orang kampung memang khawatirlah dengan keadaan ni, sebab kalau ada apa-apa terjadi ia bakal memberi bencana ataupun musibah, beri akibat kepada penduduk kampung semuanya. 25 September lalu, penduduk Kampung Lawai menyerahkan surat bantahan kepada Pejabat Menteri Besar Perak dan meminta campur tangan Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dalam isu berkenaan. Polis Merin berjaya menahan sebuah bot pam berisi ikan pelbagai jenis, kira-kira 40 kg, disyaki mati akibat letupan bom ikan di perairan Sempurna, Sabah. Komander Pasukan Polis Merin Wilayah 4 Sabah, ACP Muhammad Fajri Ali berkata, penahanan itu dibuat pada malam Selasa menerusi operasi Op Pansura hasil maklumat awam. Pemeriksaan mendapati bot pam itu dijuragani seorang lelaki berbangsa Palau berusia 40 tahun bersama seorang anak perahu lelaki. Selain bantuan maklumat orang awam, pemantauan sebelum itu turut dilakukan unit resikan Merin selama beberapa hari. Tangkapan dan rampasan dibawa ke pangkalan markas operasi Pasukan Polis Merin Sempurna untuk tindakan lanjut. Keseluruhan nilai rampasan dianggarkan RM5,210. Kes disiasat di bawah Akta Perikanan 1985. Sabit kesalahan boleh dikenakan denda maksimum RM20,000 dan penjara maksimum 2 tahun. Pameran dan Persidangan Teknologi Hijau dan Eco-Produk Antarabangsa Malaysia iGEM 2019 menyiasarkan RM2.8 bilion dari segi potensi pelaburan. Menteri Tenaga, Sains Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Mestek, Yeo Bee Yin berkata, 16 memorandum persefahaman MOU akan ditandatangani sepanjang pameran itu untuk mencapai sasaran tersebut. iGEM telah menghasilkan sejumlah RM23 bilion dari 2010 hingga 2018. iGEM 2019 kita paling penting untuk kita ialah menggalakkan business matching ya, dan ataupun padanan perniagaan untuk mewujudkan rakan niaga baru, membantu usahawan untuk meneroka peluang perniagaan dalam ekonomi rendah karbon, iaitu low carbon economy. Tahun ini, Mestek telah memperuntukkan RM3 juta untuk penganjuran iGEM. Tujuan ia diadakan bukan sahaja untuk pameran teknologi hijau, tetapi juga untuk menjana pelaburan. iGEM tahun ini adalah edisi ke-10 dan kesemua tapak pameran telah dijual, memaparkan lebih 300 peserta dari 35 negara termasuk Taiwan, Korea dan Kanada. Selain itu, dengan penyertaan antarabangsa, Mestek berharap agar dapat terus meningkatkan hubungan perniagaan antara negara serta menggalakkan industri ke arah penggunaan teknologi hijau. iGEM 2019 berlangsung dari 9 hingga 11 Oktober. Basikal sebagai mini ambulans dalam acara skala kecil yang berkonsep mobiliti dan ke kawasan terpencil. Inovasi itu digunakan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia EPM Daerah Barat Daya di Pulau Pinang bagi melancarkan operasi pada waktu kecemasan untuk membantu mangsa.
Idea menghasilkan ambulans basikal ini diilhamkan dalam pertandingan inovasi peringkat jabatan pada 2015 oleh APM Wilayah Persekutuan. Susulan itu, APM menggalakkan setiap negeri atau daerah mengusahakan kolaborasi bersama badan korporat untuk membantu menghasilkan ambulans basikal ini supaya dapat dimanfaatkan semua pihak. Cadangan itu dibawa kepada Mahsing Group Berhad yang memajukan projek hartanah di daerah Barat Daya dan syarikat berkenaan bersetuju untuk menaja 2 ambulans basikal menerusi Yayasan Mahsing sebagai sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat. Actually APM sering mendapat permohonan untuk standby medik. Antara event-event yang sering kita attend seperti cycling, fun ride, fun run. Jadi salah satu cara untuk kita memudahkan memberi bantuan kecemasan kepada peserta-peserta yang cedera bila mengikuti pertandingan ini adalah dengan menggunakan basikal. Sebab kadang-kadang ada setengah jalan yang tidak boleh dilalui oleh ambulans kita lah. Actually kita APM yang jumpa kami, kemudian dari pihak kami kita membuat think about it, and then we make evaluation, and then it is in line with our foundation, the community well-being idea lah. So it's fall into how we can benefit the community of Batu Mau. We want to also support the community of Batu Mau. So it's a good cause. So that is what Mahsing Foundation. 2 basikal berkenaan diserahkan kepada APM Barat Daya dalam majlis ringkas disaksikan oleh Exco Negeri Dato' Abdul Halim Hussein. Pulau Pinang menjadi negeri kedua yang mengendalikan perkhidmatan itu selepas Putrajaya. Setiap ambulans basikal bernilai RM5,000 dilengkapi bahan dan peralatan perubatan yang diperlukan untuk rawatan kecemasan, khususnya rawatan awal sebelum dibawa ke hospital. Hari Pos Sedunia WPD disambut setiap tahun di seluruh dunia sejak 1969 lagi. Ia bagi menandakan peristiwa penting untuk perkhidmatan pos global. Semalam, Pos Malaysia memperingati dan meraihkan sambutan Jubli Emas Hari Pos Sedunia dalam sambutan penuh meriah di seluruh negara. Laporannya bersama wartawan Raja Farahani Amanda Raja Faisal. Ditetapkan pada 9 Oktober setiap tahun oleh Kesatuan Pos Sejagat UPU, sambutan ulang tahun ke-50 ini menonjolkan kepentingan dan sumbangan perkhidmatan pos kepada masyarakat global serta menghargai tenaga kerja pos di seluruh dunia. Dan saya berharap Pos Malaysia akan terus kekal untuk melaksanakan tanggungjawab dan menjalankan kerja-kerja ini secara lebih efektif dan berkesan. Walaupun kita juga sedar dalam masa yang sama kita berterima kasih kepada kaki tangan pos yang walaupun kita tahu banyak isu-isu dan rungutan dari segi gaji dan kebajikan dan sebagainya, tetapi mereka tetap terus berusaha untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik. Pos Malaysia turut melancarkan siri stem Pos Silang WPD khas diikuti majlis memotong kek dan acara pelepasan operasi posmen. Stem khas ini sudah mula dijual di semua pejabat pos di seluruh negara. Selain stem, koleksi turut merangkumi lembaran, sampul surat dan fail folder Pos Malaysia Berhad. Kesemuanya boleh dibeli dengan harga bermula daripada 60 sen. Pos Malaysia mengeluarkan siri stem Hari Pos Sedunia demi menghargai jerih keringat lebih 8,000 posmen dan pegawai pos yang berkhidmat di negara ini. Dan di tangan saya sekarang ini merupakan stem dan masing-masing berharga 60 sen hingga 80 sen dan stem-stem ini hanya dikeluarkan sebanyak 250,000 cetak sahaja. Dan di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada abang-abang posmen yang sanggup meredah hujan dan panas untuk menghantar surat ataupun barangan yang dikirimkan dengan selamat. Raja Farahani Amanda Raja Faisal melaporkan. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa. 2 maut dalam insiden tembakan rambang di timur Jerman. Kejadian berlaku di sebuah rumah ibadat di Bandar Halle.
Menurut polis, penyerang melepaskan beberapa tembakan serta melempar bom tangan ke arah rumah ibadat berkenaan. Laporan Daily Mail mendakwa insiden melibatkan beberapa orang suspek berpakaian seragam tentera yang kemudian meloloskan diri menaiki sebuah kereta. Seorang daripada suspek berjaya diberkas tidak lama selepas itu. Polis kini melancarkan operasi memburu suspek lain yang terlibat. Dua syarikat utiliti di California, Amerika Syarikat mula memotong bekalan kuasa elektrik kepada lebih 900,000 pelanggan bermula tengah malam tadi waktu tempatan. Tindakan diambil berikutan angin kering yang dikhuatiri mampu memutuskan saluran bekalan kuasa dan menyebabkan kebakaran. Datuk Bandar San Jose, Sam Ricardo, dalam pada itu menggesa penduduk dan premis perniagaan untuk bersiap sedia tanpa bekalan elektrik untuk tempoh seminggu. Gangguan itu juga dilapor bakal menjejaskan hampir 2 juta penduduk. Pacific Gas and Electric dan Southern California Edison menganggarkan jumlah pelanggannya yang mungkin terjejas meningkat kepada 600,000 kepada hampir 800,000 membabitkan 34 daerah bahagian utara, pusat dan pesisir pantai. Sumber tumpahan minyak yang mencemari lebih 130 kawasan pantai di timur laut Brazil masih menjadi misteri. Presiden Jair Bolsonaro yang mendakwa ia akibat pembuangan sisa minyak kapal tidak menolak kemungkinan terdapat unsur jenayah. Menurut Menteri Alam Sekitar Ricardo Salles, keutamaan kerajaan adalah bertindak segera untuk membersihkan kawasan pantai dan melakukan siasatan bagi mengenal pasti punca insiden. Tambah Salles, lebih daripada 100 tan minyak telah dikeluarkan dari kawasan pantai yang tercemar. Tumpahan minyak yang meliputi kira-kira 2,000 km kawasan pantai dikesan pada 2 September. Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Perkembangan sukan. Hari yang ditunggu-tunggu penyokong Harimau Melaya apabila Malaysia menyambung kempen pusingan 2 kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023. Lawan yang ditentang bukan calang-calang. Vietnam, pasukan nombor 1 Asia Tenggara yang menghuni tangga ke-99 FIFA ketika ini. Tetapi itu bukan satu masalah buat pasukan negara yang sedia maklum dengan cabaran yang bakal dihadapi malam ini. Persediaan terakhir Harimau Melaya malam tadi semasa sesi latihan rasmi di Stadium Nasional Midin di Hanoi terus positif. Tiada tanda-tanda tekanan di kalangan pemain negara yang kelihatan ceria dan bersemangat untuk berdepan Vietnam. Ujian kali ini memang getir. Lawan memiliki reputasi baik dari segi kedudukan ranking dunia yang tinggi. Pencapaian selaku pasukan 8 terbaik di Piala Asia 2019 selain bakal diiringi sorakan padu penyokong tuan rumah. Tetapi apa jua gelora yang menanti, pasukan kebangsaan pastinya sudah membuat persediaan sebaiknya. Sasaran utama sudah tentu mencuri mata berharga untuk dibawa pulang. Malah tidak mustahil menenggelamkan tuan rumah seperti yang dilakukan di Indonesia semasa perlawanan sulung bulan lalu. Sri Lanka. Sementara itu, barisan Naga Emas juga tidak kurang hebatnya menggilap perancangan terakhir sebelum berdepan Malaysia. Tidak ada masalah buat skuad pimpinan Park Hang-seo menyesuaikan diri dengan gelanggang yang sememangnya menjadi kubu kuat mereka selama ini. Harimau Melaya harus waspada dengan helah dan pergerakan Vietnam mengelak terperangkap dengan jerat yang dipasang. Menilai barisan yang memperkuat lawan, aspek fizikal mungkin sedikit memisahkan kedua-dua pasukan, memandangkan wakil tuan rumah itu tampak liat serta memiliki kepantasan. Bukan itu sahaja, kelibat dua pemain yang berkelana keluar negara di Belanda dan Belgium, Tuan Van Hau dan Nguyen Chong Pong, perlu dirantai bersama-sama yang lain. Tetapi beraksi di hadapan penyokong sendiri mungkin boleh berubah daripada kelebihan menjadi kekurangan disebabkan tekanan, sesuatu yang perlu dimanfaatkan oleh barisan anak buah Tan Cheng Ho.
Beralih ke perkembangan Sukan C 2019, skuad e-sports negara mengubah sasaran awal persatuan untuk meraih 2 pingat emas pada saingan sulung acara berkenaan di Filipina nanti. Ia berikutan beberapa perubahan senarai atlet terpaksa dilakukan selepas tamasya Sukan C yang akan berlangsung penghujung November dan awal Disember itu akan bertembung dengan pusingan kelayakan The Major bagi acara Dota 2. Namun kehadiran Koo Chong Sin atau lebih dikenali sebagai Ohio bersama skuad kebangsaan semestinya satu kelebihan selepas dia memilih untuk berjuang demi Malaysia. Because at the moment, actually, I'm taking some break also for the major. But since that all my friends here, they want to do some biggest thing, I mean SEA Games for the Malaysia player. And actually, I really like to play with all the Malaysian player. But I think we need more chances to give a new talents player. That's why I think this is one of the best chance that I can bring another 4 player to go for the next level for the games. Perubahan terpaksa dilakukan Persatuan E-Sports Malaysia ESM selepas kebanyakan pemain utama Dota 2 memilih untuk menyertai pusingan kelayakan The Major di serata dunia. Ia turut memberi kesan kepada sasaran awal ESM yang berkeyakinan mampu meraih 2 pingat emas sebelum ini. Kita dulu buat sasaran based on player yang senarai dulu, sekarang ni player kita dah berubah berikutkan sebab ada pemain yang tak boleh nak pergi pada SEA Games kan, jadi akan ada perubahan sedikit. Tapi harap-harap kita dapat maintainkanlah. Kita akan review balik dengan jurulatih dan juga daripada orang Majlis Olimpik dan juga MSN untuk tengok balik betul tak sasaran tu supaya kita tak terlalu membebankanlah. Malaysia akan mengambil bahagian dalam kesemua 6 acara yang dipertandingkan bagi Sukan e-sports yang akan memulakan saingan 5 Disember nanti. Dalam perkembangan lain, Joshua Koh terus menjadi taruhan skuad lawan pedang negara pada tamasya Sukan C nanti. Pernah merangkul 2 emas pada tamasya edisi 2011 di Jakarta sebelum ini, Joshua yang juga satu-satunya atlet lawan pedang dalam kategori A sekali lagi diletakkan sasaran untuk sekurang-kurangnya membawa pulang pingat gangsa. I think it's normal because I'm used to it, but on that day itself, of course, I have to cope with the pressure. But with experience, I believe it helps a lot. Yeah. And on that day, I just do my best and just deal with the pressure, deal with whatever obstacle or whatever problems when it comes, and hopefully with a calm. Sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti platform digital dan media sosial Buletin TV3 untuk pelbagai perkembangan berita terkini. Saya Hawa Rizwan. Assalamualaikum dan salam hormat.